Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah perkataan dia bab yang ke-55, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua terakhir rasanya. Bab kecek mengenai pusaka Nabi. Nabi ni tinggal dua pusaka. Pertama, pusaka harta. Ni dia akan dibahas dalam bab ni mengenai harta pusaka Nabi. Adakah anak-anak dia, cucu-cucu dia, adik-beradik dia tak ada ni. Pak saudara dia menerima harta saka dia ke lagu mana. Waktu bab harta. Manakala kedua, harta pusaka dia iaitu yang kita duduk terima sekarang, iaitu ilmu. Katanya dalam hadis, Nabi tidak mewarisi harta, tetapi dia mewarisikan ilmu. Siapa yang mewarisi ilmu, maka dia telah mewarisi harta pusaka yang sangat bernilai. Maka kita sekalipun tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, tetapi kita telah menerima harta pusaka dia, yakni ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu lebih mulia daripada harta. Ada orang apabila Rasulullah SAW berkata, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka dengarlah kepada orang munafik. Dengarlah nak uji Sayyidina Ali. Betul kodok sebagaimana Rasulullah ada nak dapat ilmu Nabi mesti lalu kepada dia. Maka gilah 10 orang bertanya soalan yang sama. Dia bertanya, adakah harta mulia? Gilah seorang bertemu dengan Sayyidina Ali. Dia tanya, ya Ali, yang mana lebih mulia, harta atau ilmu? Katanya Ali, kerana ilmu itu menjaga kita, manakala harta itu kita yang menjaga dia. Mari pula, wahai Ali, mulia harta ataupun mulia ilmu? Katanya Sayyidina Ali, mulia ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu apabila diberi, dia semakin bertambah. Apabila semakin diberi, semakin berkurangnya. Maka biasalah jawab hingga 10 orang tanya soalan yang sama. Sayyidina Ali jawab dengan jawapan yang berbeza. Puas hati orang. Ni Sayyidina Ali, antara kelebihan dia, kelebihan ilmu. Ni ilmu pusaka yang sebenarnya. Sesungguhnya Nabi lam yuwarrisu dinar wala dirhamah. Nabi tidak mewarisi pitih dinar dan pitih dirham. Innama yuwarrisuhu ilmah. Sesungguhnya ia mewarisi ilmu. Maka orang yang mewarisi ilmu Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama mewarisi Nabi.
Mewarisi apa? Harta tak? Mewarisi ilmu syariat, ilmu tariqah, ilmu hakikah. Terima daripada Nabi belaka. Maka orang yang mewarisinya, maka dia telah mengambil satu pusaka yang sangat yang bernilai. Hari ni kita duduk mengaji, malam ni kita duduk mengaji. Betul ni kita ambil pusaka daripada Nabi SAW. An Amru bin Haris akhi Juwairiyatah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baglatah wa ardan ja'alaha sadaqah. Daripada Amru bin Haris, saudara kepada Juwairiyah, baginya suhbah, maka dia ni sahabat. Katanya ia Rasulullah tidak meninggalkan harta kecuali bara ni seekor keldai campur dengan kuda, bara dia panggil, dan tanah yang ia jadikan sedekah. Nabi apabila meninggal, dia tidak meninggalkan banyak harta. Rasulullah apabila meninggalkan beberapa helai pakaian, dalam 5 nela pakaian. Jubah, gamis ada, kain pelekat ada, kain pelekat Oman. Kain pelekat Oman $2 ni kain macam kita tengok orang India pakai warna putih tu. Kain pelekat hok selal lagu tu, wala Rasulullah. Kain burdah Yaman ada jadi dalam 5 nela Rasulullah tinggal. Lepas tu alat perang dia, pedang, lembing, Rasulullah tinggal. Baju-baju besi dia, tu harta yang Rasulullah tinggal. Dan binatang seekor 2 saja, iaitu unta dia nama Duldul. Dan seekor bara dia nama Ya'fu, kau dia tak ingat dah. Dan harta ghanimah, harta rampasan perang ni 1/5 daripada 1/5 diberi kepada Rasulullah. Antaranya adalah bumi, tanah. Dapat harta ghanimah, dapat rampasan perang, Rasulullah dapat habu yang sekeping tanah. Adalah 2-3 keping, 4-5 keping jugalah. Maka katanya Rasulullah, apa yang aku tinggal daripada seorang Nabi, apa saja pusaka yang ditinggalkan oleh seorang Nabi, maka dia jadi sedekah. Berarti ahli keluarga dia tidak boleh mempusakai harta seorang Nabi. Kenapa Nabi tidak mempusakai harta? Kerana kalau Nabi mewarisi harta, maka keluarga dia akan bercita-cita Nabi itu mati, supaya dapat harta pusaka. Sekalipun tidak berlaku lagu tu, tetapi antara hikmah dia kenapa Nabi-Nabi tidak mewarisi harta selepas daripada kematian dia. An Abi Hurairah qala ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarisuka qala ahli wa waladi faqalat mali la arisu abi faqala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la nuras walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluh wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, telah datanglah Sayyidina Fatimah kepada Abu Bakrin selepas daripada kematian ayah dia, maka Sayyidina Fatimah pergi jumpa dengan Abu Bakar. Pada masa tu dia merupakan khalifatul Rasul, khalifah. Maka berkatalah Sayyidina Fatimah, siapa akan mempusakai kamu wahai Abu Bakrin? Maka berkatalah Abu Bakar, harta dia Katanya Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi aku akan memelihara, melindungi orang yang Rasulullah melindungi, dan aku akan menginfakkan, memberi harta kepada orang yang Rasulullah infakkan, belanjakan kepadanya. Jangan bimbang, ketika Rasulullah meninggal, ketika Rasulullah hidup, siapa dia Rasulullah tanggung? Isteri-isteri dia, anak cucu dia. Maka sekarang apabila Rasulullah tak ada, katanya Sayyidina Abu Bakar, aku akan. Sebab tu isteri-isteri Rasulullah semua tinggal di dalam rumah masing-masing, tak pernah disuruh keluar ke dia. Kerana apabila naik satu pemerintah, dia akan tanggung sebagaimana Rasulullah tanggung anak dan isteri dia.
Maka harta-harta Rasulullah seperti tanah-tanah ko hasil daripada tanah tu, maka dinaik kepada Baitul Mal dan diurus ke urusan keluarga dia, keluarga Nabi. Nah. An Abi Bakhtari anna Abbas wa Ali jaa ila Umar yahtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kaza wa anta kaza faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'din nasyattukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu malin nabiyyin sadaqah illa ma at'amahu inna la nuras. Daripada Abi Bakhtari, sesungguhnya Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi, wa Aliyan dan menantu dia telah datang bertemu Rasulullah dalam keadaan berbalah lagu mana balah mulut, bukan kata supoh ke apa dia. Sahabat-sahabat ni orang berjuruh. Nah, bapa balah sangat nak harta, bukan nak harta, tetapi kalau benda tu hak dia, tidak jadi kesalahan untuk dia menuntutnya. Maka Sayyidina Ali, iaitu menantu dia, menantu Nabi, mewakili Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah mewakili Sayyidina Fatimah kerana dia tu anak perempuan Nabi. Sayyidina Abbas pula pak saudara Nabi. Kalau menurut ilmu faraid, ilmu pusaka, dua orang ni layak menerima harta pusaka, pak saudara dengan anak perempuan. Kalau ada anak lelaki, pak saudara tak layak terima pusaka. Maka berkata kullu wahidin, berkata seorang, mula kata lagu ni. Berarti sahabat-sahabat dulu sebut lagu tu rengeh-rengeh kata. Maka berkata Sayyidina Umar kepada Talhah. Ada beberapa orang sahabat di sisi Sayyidina Umar pada masa tu. Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad. Maka aku minta penyaksian dengan Allah, katanya Sayyidina Umar. Adakah kamu tidak pernah dengar kau? Tidakkah kamu pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, semua harta-harta Nabi itu hukum dia jadi sedekah, tak boleh jadi zakah. Kecuali apa yang Nabi beri makan kepada dia, sesungguhnya Nabi tidak mewarisi. Nabi tidak mewarisi harta dia. Tetapi apa yang Nabi beri makan, insya-Allah pemimpin selepas pada tu akan beri makan cara kepada ahlul bait Nabi. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurasu ma tarakna fa huwa sadaqah. Daripada Sayyidina Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami tidak mempusakai apa yang kami tinggalkan, maka dijadikan sedekah belaka. Maksud sedekah ini tidak kata semualah. Berarti ada ulama kata sedekah sini ialah harta tanah sahaja. Manakala saka seperti baju, seperti alat terperih, hak tu keluarga dia yang pegang, keluarga Nabi yang pegang. Manakala tanah, ada riwayat kata tanah saja yang naik kepada Baitul Mal. Harta yang kecil-kecil kau apa dia, hak tu keluarga Nabi hak pegang lah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaksimu warasati dinaran wala dirhama ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa sadaqah. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia, la yaksimu warasati, ahli warisku tidak dapat membahagi ke dinar ataupun dirham. Jangan bagi kepada ahli keluargaku. Kenapa? Dan ahli keluargaku tak boleh nak bagilah harta. Kenapa? Apa yang aku tinggal selepas daripada nafkah isteriku. Nabi ni, isteri dia selepas daripada Rasulullah meninggal, hukum dia dalam iddah. Semua sahabat-sahabat pada masa tu tak boleh nikah dengan isteri Nabi. Maka apabila dalam iddah, nafkah dia ditanggung oleh Nabi. Nabi tak ada dah, maka pemimpin pada masa tu yang menanggung nafkah isteri-isteri Nabi. Dan berbelanja pekerjaku, maka semua itu sedekah belaka. Semua jadi sedekah belaka. Harta-harta Nabi semua jadi sedekah belaka. An Malik bin Aus bin Hadasan qala dakhaltu ala Umar fa dakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'dun wa ja'a Ali wa Abbas yakhtasimani faqala lahum Umar anshurukum billazi bi iznihi taqumus samawati wal ard ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurasu ma tarakna sadaqatu
wa qalu Allahumma na'am. Daripada Malik bin Aus Al-Hadasan berkata, iya, aku masuk berjumpa Sayyidina Umar. Maka masuklah bertemunya Abdurrahman bin Auf. Pada masa tu masuk juga bertemu Talhah dan Sa'ad. Tengah ada sahabat tu, Malik bin Aus, Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas berbalah mengenai harta pusaka. Maka berkata bagi mereka Umar bertanya sahabat-sahabat lain, aku minta saksi dengan kamu demi Tuhan yang dengan izin dia berdirilah langit dan bumi. Adakah kamu tidak tahu sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, kami tidak mewarisi apa yang kami tinggal itu sedekah. Faqalu, maka berkata sahabat lain, Allahumma na'am. Betul. Maka berkata Sayyidina Umar, la nurasu ma taraknahu sadaqatun. Ma sini maknanya ma mausul, barang yang tarakna kami tinggalkan. Tetapi Syiah dia baca hadis ni ma taraknahu sadaqatun, ma sini manafi. Tidaklah apa yang kami tinggal itu sedekah. Berarti bukan sedekah apa yang kami tinggal. Berarti semua harta yang kami tinggal itu diwarisi oleh ahli keluarga Nabi. Sayyidina Abu Bakar yang tidak betul pemerintah dia, Sayyidina Umar yang tidak betul tak beri harta Rasulullah kepada ahli keluarga dia. Maka Sayyidina Syiah baca lagu tu. Ni mengarut dia lah. Dia nak tuduh Sayyidina Abu Bakar, nak tuduh Sayyidina Umar buat kerja tak betul. Ni Syiah punya perangai. Maka marilah hadis yang sama, hadis yang sama cuma diriwayatkan oleh orang lain. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Fatimah pergi sendiri. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Fatimah tak pergi, suami dia Sayyidina Ali pergi. Maka hukum dia nya harta Nabi itu dijadi sedekah. Ni pendapat muktamadnya lagu itulah. Maka bapa Sayyidina Ali pergi sekali lagi. Tidak royak dah zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka harta dari sudut hukumnya ijtihad sahabat-sahabat dan ulama pada masa itu. Mungkin hadis tak siapa kau lagu mana. Tetapi Sayyidina Ali pergi tanya sekali lagi. Maka katanya Sayyidina Umar, demi Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, untuk aku nak hukum selain daripada apa yang dihukumkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Mu nak suruh beri harta kepada mu tak boleh. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata kami tidak mewarisi. Sayyidina Abu Bakar pun hukum aku tu, hamba pun tak boleh. Hamba akan ikut Sayyidina Umar. Sekalipun langit dan bumi kau, selagi mana langit dan bumi tu ada, selagi itulah aku tidak akan merubah ke hukum ini. Anzir ibn Juhbaish an Aisyah qalat, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala syatan wala ba'ira. Qala wa asyukku fil abdi wal amah. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, ia tidak meninggallah Rasulullah pitih dinar, pitih dirham, kambing dan unta. Rasulullah tidak meninggalkan duit dan tidak meninggalkan binatang. Cuma ada riwayat kata Rasulullah ada tinggal unta seekor, bara seekor. Maka berkatalah aku syok pada hamba dan hamba perempuan ataupun hamba lelaki. Ada ke Rasulullah tinggal hamba lelaki? Hamba lelaki, hamba perempuan semua Rasulullah bebas ketika Rasulullah hidup lagi. Ketika Rasulullah hidup lagi, Rasulullah bebas semua hamba-hamba dia yang dia dapat daripada ghanimah. Apa dia? Pemberian orang. Hadiah daripada orang semua Rasulullah bebaskan. Isteri dia Maryah Al-Qibtiyah tu jadi hamba. Dan dia duduk dengan Maryah Qibtiyah dan dapat anak Ibrahim. Maka Maryah Qibtiyah dipanggil Ummul Walad Nabi. Ummul Walad ni hamba yang disetubuhi dan dapat anak. Maka Maryah Qibtiyah menjadi merdeka dengan semata-mata meninggalnya Nabi. Maka jadi merdeka. Bab yang ke-56. Ni bab yang terakhir ni. Khatam malam ni lah. Khatam malam ni lah. Tengoklah kalau khatam malam ni kau guano ni. Mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi meletakkan bab yang paling akhir sekali, mimpi berlihat Rasulullah.
Kenapa letak-letak awal-awal? Kerana apabila kita ngaji awal-awal mengenai rupa bentuk Rasulullah, mengenai perangai Rasulullah dulu, apabila kita belajar, kita cuba-cuba ikut Rasulullah. Dari sudut perangai dia, dari sudut tubuh dia, dari sudut cara jalan, dari sudut cara makan, cara tidur. Hamba rasa hamba royak belakang dah mengenai Rasulullah, nama dia Muhammad, gapo dia semua nah. Maka apabila kita mengaji, flashback mula, nama kita renung semula gapo dia hak kita ngaji. Apabila kita mengaji dah sunnah Nabi gapo dia semua, mudah-mudahan kita boleh mimpi melihat Nabi. Maka Imam Tirmizi letak tajuk akhir sekali mimpi temu Nabi. Nah, kerana apa? Kerana mimpi temu Nabi itulah bagi orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, maka dia boleh mimpi bertemu Nabi. Mimpi bertemu Nabi ni betul sungguhlah. Siapa-siapa dia saja boleh bermimpi temu Nabi, tidak syarat dia orang soleh. Orang yang tak berjuruh pun boleh mimpi bertemu Nabi. Cuma orang yang mimpi bertemu Nabi dengan dia belajar. Dia belajar kitab Syama'il. Alhamdulillah boleh khatam gapo dia. Faham semua gerak-geri Nabi, rupa Nabi, bentuk tubuh dia gapo dia. Maka bermimpi dia semakin enak, semakin sedap. Tetapi kalau orang tak mengaji, maka dia mimpi tengok Nabi susah-susah dah. Nah, comel dah Nabi. Tetapi kalau kita ngaji Syama'il, kita boleh nampak jubah dia lagu mana, cara berjalan dia lagu mana, selipar dia lagu mana. Pengalaman orang yang pernah mimpi temu Nabi, maka kalau orang ngaji Syama'il betul-betul serupa dengan kita mengaji dalam kitab Syama'il inilah, Rasulullah akan hadir kepada dia. Nah, kadang-kadang Rasulullah mari dengan menurut apa orang tu. Kalau orang tu jenis orang molek, maka Rasulullah akan mari dalam bentuk yang sempurna. Maka mimpi temu Rasulullah, kalau Rasulullah mari dalam keadaan sempurna, berarti agama orang itu sempurna. Tetapi kalau Rasulullah mari dalam keadaan cacat kau dia, maka dia menunjukkan agama orang itu cacat. Kerana apa? Kerana mimpi itu adalah pemandangan hati. Hati melihat. Kalau yaqazah secara jelas, secara hidup, secara jaga, mata yang melihat. Melihat Rasulullah dua cara. Pertama dengan mata, kedua dengan hati. Melihat dengan hati berarti kita tidur dalam mimpi, maka hati kita yang melihat. Kerana mata kita kejar pada masa tu, maka hati yang melihat. Itu dipanggil melihat melalui mimpi. Lihat melalui mata dipanggil lihat secara yaqazah. Lihat secara jaga. Nah, berarti seorang itu tak tidur, mata dia celak, nampak Rasulullah. Terbayar kau lagu mana, tetapi nampak zahir, tidak dalam keadaan tidur. Maka itu dipanggil yaqazah. Maka kedua-dua keadaan ni, tengok Rasulullah dalam mimpi dengan mata hati, tengok Rasulullah dengan mata ketika jaga, hak ni dibenarkan oleh Rasulullah. Betul-betul berlaku. Kalau kamu tengok, betul-betul tengok aku sebenarnya. Bukan kata tengok jasad Nabi duduk di raudhah nu lah. Cuma bayangan yang betul katanya ulama. Kerana jasad Rasulullah hanya dilihat oleh sahabat. Hak lepas pada tu kalau kita agak bayangan Rasulullah. Tengok secara yaqazah, tengok secara mimpi, tengok Rasulullah. Rezeki lagu ni. Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Katanya Nabi, siapa dia yang telah melihatku di dalam tidurnya, yakni tengok dengan mata hati, sesungguhnya dia telah melihatku betul-betul. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai aku. Syaitan tak boleh buat rupa Nabi, tak boleh. Kerana apa tak boleh buat rupa Nabi? Ini merupakan khususiat ataupun penjagaan umat Nabi Muhammad daripada sesat. Maka Rasulullah dijaga dengan tak ada orang boleh merupakan bentuk Nabi. Kerana apa tak boleh merupakan? Takut menjadi sesat umat dia selepas daripada kematian Nabi. Syaitan buat rupa Nabi, maka buat cerita benda-benda yang menyalahi syariat pula. Maka tak boleh pula. Ataupun syaitan buat rupa orang lain, semak juga tapi bukan Nabi lah, maka dia ngaku dia jadi ni Nabi Muhammad. Tak boleh juga. Semua tak boleh. Sama ada dia nak tiru tubuh Nabi tak boleh, ataupun dia tiru tubuh orang lain tapi ngaku jadi Nabi, tak boleh juga. Kerana ini akan mengelirukan umat Nabi Muhammad. Ni adalah penjagaan khas daripada Allah Ta'ala. Siapa dia bermimpi atau tengok Nabi Muhammad, tengok betul-betul. Tak ada istilah syaitan. Tak ada istilah syaitan. Ada orang tu, orang royak cerita ulama ni mimpi temu Nabi, dia kata nipu. Nipu belaka.
Kalau anak dia ke tengok Nabi, betul selalu. Macam-macam ada orang. Berarti dia mengaku dah lah tengok Nabi ni boleh mimpi, melalui mimpi deh. Kadang-kadang orang, kalau orang lain tak, dia tak iktiraf, tapi kalau dia sendiri ke apa dia iktiraf pula. Pening juga. Tu setan. Apa setan tak boleh mengaku jadi Allah Taala? Kalau jadi Nabi, Allah setan tak boleh mengaku, tak boleh buat rupa bentuk Nabi Muhammad. Lagu mana kalau Tuhan setan nak buat bentuk Tuhan? Boleh ke tak? Petang hari lagi salah kerana Tuhan tidak ada bentuk, tidak ada jisim. Sebab itulah pemeliharaan, penjagaan daripada meniru rupa itu bagi Nabi Muhammad saja. Bagi Tuhan tak sebut kata setan tak mampu nak menyerupai aku. Kerana apa? Kerana serupa pun tak boleh dah. Sebab setan ni tak boleh menyerupai. Sebab Tuhan tak ada rupa, tak ada bentuk. Tapi Nabi Muhammad, dia manusia, dia ada rupa, ada bentuk. Maka setan takut dia nak boleh berupa. Tapi dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau dia berupa, nescaya hancur lebuhlah tubuh dia. Memang dia tak beranilah merupai Nabi. Berarti siapa dia mimpi Nabi pada akhir zaman, itu adalah tanda mimpi yang baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manan faqad ra'ani fa inna syaitan la yatasawwaru ay qala la yatashabbaha bi. Daripada Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang melihat aku di dalam tidur maka dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak berupa ataupun tidak menyamai denganku, tak boleh, tak mampu dia. An Abi Malik Al-Ashja'i an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Nabi kata siapa dia yang melihat aku di dalam tidur maka betul-betul dia telah melihatku. Tetapi bukan tengok jasad tapi tengok rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tengok jasad sahabat-sahabat saja tengok. An Asim bin Kulayb qala haddatsani abi annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassaluni qala abi fahaddastuhu bihi ibnu Abbas faqultu qad ra'aituhu fazakartu al-Hasan bin Ali faqultu syabbahtuhu bihi faqala ibnu Abbas innahu kana yushbih. Daripada Abi Hurairah berkata ia sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata siapa dia yang melihatku di dalam tidur maka dia sesungguhnya telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyamai denganku. Maka berkata ayahku. Maka berkata ayahku. Maka aku ceritakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat. Ayah dia ni tabi'in. Maka dia kata kepada dia, dia kata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah dalam mimpi. Apabila Sayyidina Abbas kata lagu tu, maka katanya hok dengar tu kata saya pernah lihat Rasulullah dalam mimpi. Tiba-tiba aku teringat akan Hasan bin Ali, maka aku berkata Hasan menyerupai Rasulullah. Maka Ibnu Abbas kata memang dia menyerupai Rasulullah. Maka katanya Sayyidina Abbas, lagu mana rupa Rasulullah? Maka katanya hok mimpi tu kata rupa dia serupa dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan serupa dengan Rasulullah. Maka Abdullah Ibnu Abbas pun kata memang betul sungguh. Rasulullah serupa dengan Ibnu Abbas. Serupa dengan Sayyidina Hasan cucu dia. An Yazid Al-Farisi. Kita khatam esoklah. Kita khatam esoklah sikit lagi hadis ni. Kita khatam esok insya-Allah lah kalau ada peluang, insya-Allah kita akan khatam esok. Wallahu a'lam. Jadi sempena kita khatam ni bulan puasa, mudah-mudahan sempena di sepanjang pengajian kita Syama'il ni ada dah orang bermimpi bertemu Nabi. Mimpi tengok Nabi ke apa dia, insya-Allah kalau hati kita jujur sungguh nak mimpi bertemu Nabi dengan amalan selawat, dengan amalan kita baca kitab Syama'il, kalau boleh jadi wirid baca dalam rumah dan tiap-tiap hari, mudah-mudahan Nabi mari temu dengan kita. Selawat. Boleh nak minta dengan Tuhan pun boleh, tapi molek kita selawat biar Rasulullah mari sendiri. Kelebihan baca surah Ikhlas 1000 kali sehari, 1000 kali. 3 kali baca Qul Huwallah sama dengan sekali khatam Al-Quran.
1000 kali ni dalam 300 lebih lah. 330 kali khatam Al-Quran sehari kawan ni dapat pahala. Tapi khasiat Al-Quran tu tak boleh lah. Misalnya dia baca Qul Allah 3 kali. Khasiat baca Yasin tak boleh. Khasiat baca surah Tabarakah tak boleh. Cuma dapat pahala baca Quran sahaja khatam 30 juzuk. Nah. Adakah nazar boleh dibatalkan? Tak boleh. Adakah batal puasa orang pesel kalau pesel daripada subuh sampai maghrib? Batal puasa. Kalau pesel sebentar saja tak batal. Syarat sah nazar apabila berlafaz dengan mulut. Contohnya saya menazar nak jamu orang makan nasi Arab. Tu menjadi nazar. Tapi kalau baru duk bercita-cita, baru duk planning, rasa saya nak pergi jamu makan kau rasa. Duk mai rasa lagu tu baru ataupun bercita-cita, maka tu tak panggil nazar lagi, nah. Qasidah Busiri. Burdah ada. Hamba sebut dah hari tu. Baca hari Senin. Hamba ijazah lah baca qasidah Burdah Al-Busiri. Baca banyak. Lebih-lebih lagi fasa yang pertama tu. Fasa yang pertama bab masalah mahabbah, rindu kepada Nabi. Dia ada 10 fasa nah. Adakah Rasulullah tak puasa ketika perang Badar? Dalam hadis riwayat Rasulullah berbuka puasa sebelum perang. Mula-mula tu bik tu puasa, lepas pada tu Rasulullah suruh makan belaka. Dan Rasulullah kata siapa dia tak makan ni tak dengar kata. Berarti sahabat ketika perang tu sahabat buka puasa dah sebelum daripada perang. Ada lauk angin di dapur, boleh kau berhenti solat fardu? Boleh. Kalau benda tu membahayakan kau gapo dia menyebabkan terbakar, boleh kita berhenti, tidak berdosa sembahyang fardu. Memberhentikan sembahyang ibadat wajib berdosa. Memberhentikan sembahyang benda sunat makruh hukum dia. Tapi kalau ada sebab tak dapat tak dosa. Sah kau tahajud tanpa tidur? Tidak. Kena syarat tidur baru sah. Hukum khusyuk dalam sembahyang sunat. Sunat khusyuk dalam sembahyang. Tak khusyuk sah sembahyang dia. Tak perlu qada lagi, cuma tak boleh pahala yang banyaklah. Dalam niat solat adakah perlu lafaz tunai? Ya, kena lafaz tunai lah. Takut tukar dengan qada. Kalau tak ada qada, tak perlu lafaz tunai pun tak apa. Saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. 4 rakaat. Lepas tu tak apa. Afdal jawab buka puasa atau jawab azan saat dua-dua. Makan sambil jawab azan. Bagaimana cara duduk Rasulullah? Cara duduk Rasulullah ni banyak. Antaranya duduk lagu ni. Rasulullah duduk lagu ni. Ada tu Rasulullah pegang kaki duduk kurfusat. Ada Rasulullah duduk tukar dengan kaki belakang dia. Ada kadang-kadang Rasulullah tak lapar, ada Rasulullah duduk cakung kerana terlalu lapar, tak ada nak duduk rapat di tanah, Rasulullah makan dah ketika tu. Tu beberapa jenis cara duduk Rasulullah. Amal orang soleh semasa tahajud sembahyang. Kalau tak sembahyang baca Quran. Tak si baca Quran, ngatik. Tak si baca ngatik, berdoa. Tak si berdoa, kaji ilmu-ilmu. Ngapa kitab kau apa dia. Ngajar kau apa dia. Semua tu pahala berlaku. Kumpul duit sepanjang bulan Ramadan, akhir Ramadan, baru nak sedekah ke. Nak niat kerana. Niatlah. Ada hajat apa dia, terpulang kepada diri masing-masing. Dan niat juga kepada umat Nabi Muhammad, supaya diangkat bala, supaya Tuhan berlemah lembut dengan umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala uji umat Nabi Muhammad supaya Allah Ta'ala sayang umat Nabi Muhammad. Doa lagu tu supaya kita ingatlah dapat mimpi temu Nabi ke, ikutlah. Waktu mana solat sunat tasbih boleh belaka? Tak boleh waktu itulah. Lepas subuh, lepas asar tu tak bolehlah semaya sunat tasbih. Nampak, selain daripada waktu tu boleh semaya sunat tasbih. Adakah KWSP ni riba?
Apa dia KWSP ni? Seher ke? Seher. Wei simpanan hari tua tu. Riba kodok ya gini. Dia simpanan duit kita, duit gaji kita simpan. Cuma boleh diambil pada usia 60 tahun. Bukan riba pitih kita. Cuma apabila duduk di bank akan guna duit kita sementara kita ambil pada usia 60, bank akan guna dan dia buat nego. Apabila dia buat nego, dia kena ke riba kepada orang yang minjam dengan bank. Maka boleh pitih riba, dia pakat bagi. Kok kita pun yowi juga. Maka KWSP ni tengok. Kalau hak pitih kita ambil lah. Hak pitih lebih tu berarti riba lah. Biasalah. Bank nak kata lagu mana. Riba ni kena ambil juga. Tetapi jangan buat ibadat pula. Duit tu guna untuk kegunaan umum. Untuk buat jalan ke. Untuk buat nunggu bah ke ikutlah. Jenis peniaga apa kau ikut sunnah? Nego ke apa dia? Nabi nego belakang, nego kain ada, nego makanan ada. Banyaklah Rasulullah nego. Antara khijah Nabi-Nabi adalah menanam. Nabi ada ni nanam. Tukar kayu Nabi Allah Nuh. Tukar besi Nabi Allah Daud alaihi salam. Gapo dia lagi? Tak ingat dah. Pega kambing, meniaga. Tetapi Nabi pujinya, punca rezekinya 99 tu di meniaga dan Rasulullah berniaga. Boleh kau ambil untung lebih daripada 100%? Boleh. Bagi kita harus hukumnya kita nak nego harga berapa terpulang kepada kita. Tak ada istilah zalim kerana kita tak tekan orang suruh beli pun bagi kita. Tapi kalau kita tekan bagi penting kau nasi kau beras bagi keperluan sangat kita naik ke harga ni haram. Tetapi kalau bagi tak penting pun main ni lah cak kelak bagi tak wajib kita pun bayar. Bagi dalam Shopee kau gapo dia kita naik ke harga 100%. Baju kau gapo dia bagi tak penting sangat maka terpulang kita tak ada istilah tekan orang. Ya tidak ada istilah menzalimi orang. Maka sebab tu ikut kita lah nak jual. Kita beli harga 3 riyal kita nak jual harga 30 riyal. Boleh tak ada masalah. Mustahadah, solat sunat qabliyah. Orang istihadah ni boleh semaya sunat banyak mana pun, sembahyang fardu kena ambil air semaya wajib. Kalau dia semaya sunat qabliyah, lepas tu nak semaya fardu tak apa. Yang penting satu air semaya, satu ibadat fardu saja. Satu semaya fardu saja. Semaya sunat qabliyah boleh banyak kali, mana ba'diyah kau ikutlah beribu kali pun tak apa. Petua mengawal sombong diri boleh buat kebaikan dan amal jariah. Apabila kita buat kebaikan, jangan rasa kita yang buat. Ni adalah pemberian Tuhan. Harta ni harta Tuhan. Dia hanya menyampaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan memilih saya sebagai saluran dia untuk menyampaikan kebaikan kepada makhlukmu. Jangan rasa diri kita kita di tubuh kita tidak memiliki gapo-gapo. Jangan rasa diri kita yang buat. Barulah tak mari perasaan sombong ke gapo. Ada satu hadis dipanggil hadis Sakolain. Hadis Sakolain ni Nabi kata aku tinggalkan kepada kamu 2 benda yang berat. Yakni satu amanah yang berat. Pertama Al-Quran, iaitu hubungan kamu dengan Allah. Kedua itrati, yakni ahli keluargaku yang muhum. Jadi dalam hadis tinggalkan 2 perkara Al-Quran dan ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Al-Quran dan hadis pun ada riwayat juga. Al-Quran dengan ahlul bait pun ada riwayat juga. Hukum isyak shisha lagu mana? Supaya isyak shisha dengan isyak rokok hukum dia sama sahaja katanya ulama. Isyak asak. Macam makruh. Buat masa lagu tu di isyak shisha. Patut isyak air kau gapo dia, isyak Maggi kau. Bila kau habis masa ni hak puasa apabila orang best subuh tu habislah tak ada puasa. Kesek tak trek kosak ta'aruk ta'yin. Kosak ini nak semaya, ta'aruk ni fardu, ta'yin ni zuhur. Jadi ketika nak sebut Allahu Akbar ketika semaya kena tiga benda ni telitah. Apabila sebut tu aku nak semaya fardu zuhur. Allahu Akbar, ketika Allah Akbar tu telitah di hati kita saya nak semaya fardu zuhur. Ni kosak ta'aruk ta'yin panggil
Selawat Mudhariyah Imam Busiri, ijazah dia. Tak ingat dah. Muhammadun tu dah. Mudhariyah. Belakang dia lagu mana? Tak ingat dah. Dia ada selawat karangan Imam Busiri ni, ada satu syair dia guna bagi bawah. Seperti Qasidah Al-Busiri dah. Amin tazakuri jirani bizi salami mazajtadam anjara min muklatin bidami. Jadi syair dia bagi bawah belakang. Maka apabila dia syair ngarang syair tu, maka ibu dia tegur. Dia kata, wahai anakku, tak layak Rasulullah membersyair dengan baris bawah. Maka apabila lagu tu dia tukar satu syair baru. Diguna dengan baris rafa' belakang, baris hakak belakang, baris tinggi belakang, belakang, dapat belakang. Tu Al-Busiri Adakah afdal imam menjahatkan seluruh kunut bagi witir dan subuh? Hukum dia dua. Sama ada tu imam nak baca separuh deras, separuh slow boleh, ataupun tu imam nak baca deras daripada awal sampai akhir boleh. Harus berlaku dua-dua, boleh berlaku dua-dua tariqah sama. Adakah semua rahsia Nabi dijaga oleh Huzaifah? Tak semua dah. Nabi tak dah. Nabi tak memberitahu semua rahsia dia. Hanya beberapa rahsia saja yang dijaga oleh Huzaifah Al-Yamani, sahibus sirri. Tu punya rahsia Nabi. Sedekah banyak fadilat bulan puasa ke malam raya. Malam bulan puasa dah. Malam raya ni tak habis dah lah bulan puasa. Masuk raya dah lah. Terakhir selawat Al-Mashishiyah. Selawat Mashishiyah ni karangan Abdul Salam Ibnu Mashish. Ibnu Bashish boleh baca, Ibnu Mashish boleh baca. Guru kepada Abu Hasan Asy-Syazili. Dia ni orang Morocco ni. Selawat Abdul Salam Ibnu Mashish. Jadi hamba ijazah lah amalan selawat Abdul Salam Ibnu Mashish ni hamba terima daripada guru hamba. Nama Syekh Hazim Abu Ghazalah. Syekh Hazim Abu Ghazalah. Duduk di Jordan. Dia ambil daripada pengarang kitab Haqaiqut Tasawuf Abdul Qadir Isa. Iaitu selawat Ibnu Mashish 5,000 kali sehari. 5,000 kali sehari. Selawat ni panjang ni. Tapi selawat ni orang dapat ilmu Masya Allah lah. Ilmu haqaiq. Kalau orang amal ni 5,000 kali selawat Ibnu Mashish setiap hari. Jadi anak ijazah lah sebagaimana anak terima daripada guru hamba. Pendapat tentang perbalahan isu kecing berdiri. Nabi kecing berdiri kau kan? Jadi ulama kata Nabi kecing berdiri ni nak menajar kepada umat, kata kecing berdiri ni tak dosa. Sebab tu Nabi buat so. Kedua, tempat itu tidak sesuai. Nabi kalau kecing sebab kotor ke apa dia mau sebut dah sebab-sebab dulu dengan kuliah-kuliah dulu dah. Terakhir ahli naubah ni hamba tak ayat dah dulu kata wali-wali gaib, wali hak tak nampak. Perang Uhud umat Islam berakhir lagu mana? Perang Uhud ni asalnya kita nampak kalah. Sebenarnya perang Uhud ni kita tak kalah dah. Kita apabila perang, apabila kita diserang balik dan terkepung, kita naik kepada bukit. Dekat tu kita naik untuk bertahan, untuk ambil tenaga. Maka marilah Abu Jahal. Abu Jahal kata Muhammad mu kalah dah. Jadi Abu Jahal yang mengisytiharkan perang yang berakhir. Sahabat Nabi tidak mengisytiharkan lagi habis perang. Lepas pada pok dia kelik, sahabat ada tenaga, sahabat pergi ambak semula. Tentera musyrikin. Tetapi Abu Jahal isytihar kata kita benar dah. Sebenarnya Rasulullah bertahan sebentar kerana penat kau dia berkecamuk, maka perang Uhud ni kita seri lah, kita panggil seri, tak kalah. Ijazah wird ratibul haddad dan wirdul latih hamba ijazah ke. Sahabat besar ada isteri ke? Ada isteri belaka. Sayyidina Abu Bakar ada isteri, Sayyidina Umar ada berapa isteri tak tahu, 5 Sayyidina Osman ada banyak isteri, Sayyidina Ali ada banyak isteri, ramai isteri. Sahabat-sahabat semua menikah ramai belaka. Mana lebih afdal dengan kuliah ataupun dengan Al-Quran? Okey, lah ni lagu mana kita?
Kuliah tu benda hak fardu ain kodok. Kalau kuliah fardu ain wajib kena dengar. Quran tu benda fardu ain kodok. Kalau benda tidak fardu ain hukum dia sunat sahaja. Maka fardu ain dapat pahala wajib tentu lebih afdal daripada benda sunat. Nah, tapi kalau benda tu kuliah tu kita pun dengar dah, Al-Quran pun kita itu dah, maka dengar Quran lah. Nah. Bayar video kepada adik-beradik hak susah. Adik-beradik kita wajib kita sara kodok. Adik-beradik kita tak wajib kita sara. Ada riwayat kata kita tak, ya kita wajib sara anak kita ataupun mak ayah kita, furuk kita ataupun usul kita. Nah, itu wajib kena sara. Nah. Adik-beradik tak wajib bayar apa dah? Tanggung. Maka bila tak wajib tanggung kita boleh bayar fidyah kita. Wajib kodok mandi taubat. Hak ni ada setengah tarekah menetapkan ada mandi taubat. Siapa dia nak bertaubat sebelum daripada semaya mandi dulu. Takut ada kesel-kesel dosa di tubuh kita. Ambil tafa'u, mudah-mudahan kita nak cuci sungguh diri kita bersihkan diri kita, niat mandi taubat, cuci daripada dosa. Nak buat boleh, tak saya buat pun tak boleh. Tak apa, tak ada masalah. Masalah mimpi ni hamba tak boleh nak komen lah. Burung mari duk rumah kita, duk 4 bulan dah jadi hak kita, tak boleh lah kalau kita hak orang lain lah, mari pak kita, tak boleh bukan semata-mata mari pak kita, tak boleh lah. Lain lah kalau burung tu jenis spesies liar, maka hak tu jadi milik kita. Cukup timbel rambut bayi tapi tak mampu bayar harga mah. Lagu mana? Timbel dengan harga perak pula. Kalau harga perak tak mampu juga, ingat berapa kita kena bayar. Nanti ada duit kita bayar bila-bila. Hukum kasih kucing. Ada ulama kata haram kasih kucing. Binatang ni boleh kasih tapi binatang yang halal dimakan. Daging dia boleh makan. Kucing ni tak boleh makan. Kalau kita kasih tak ada manfaat. Tujuan kita kasih adalah tujuan supaya apabila lembu kita kasih dia tak akan main dengan tino. Maka dia akan makan, tubuh dia jadi bau wangi, tubuh dia akan jadi sogoh gemuk. Manakala kucing ni kasih apa dia pula dia nak nikah juga. Tu lagu mana kalau kita kasih kita kucing kasih kita lagu mana. Kalau tanpa sebab tak boleh hukum dia haram kasih kucing. Lainlah kalau tak boleh nak kawal kucing ni jadi kecing lah gapo dia, mungkin boleh kasih. Tapi kalau boleh jangan kasihlah kucing, beri kebebasan dia hidup dengan normal. Adakah najis hukumi boleh berpindah kepada air? Najis hukumi hak basuh dah tidak berpindah. Misalnya kain kita kena najis, kita basuh dengan air TO. Sah ke tak? Tak sah sebab air TO. Tapi najis tu tak ada dah. Maka najis tu jadi asal najis air ni tukar najis hukumi. Maka tu setuh gapo beres, tak ada jadi gapo dia. Cuma kain tu tak boleh gunanya. Dia tak berpindah. Manakala najis hukumi dengan sebab tak basuh. Kain kena kain kecing tapi kita tak basuh lama hilang. Maka tu kalau celup dalam air jadi najis. Jadi najis punya Maryah Al-Qibtiyah hamba Nabi, bolehkah kahwin lain setelah Nabi? Tak boleh. Tak ada riwayat dia menikah lain. Tak ada, tak boleh menikah. Semua isteri Nabi tak boleh. Ummahatul Mukmin tak boleh. Isteri atas nama isteri kau, atas nama hamba. Imam dapat Quran, baca Quran dapat pahala setiap huruf. Adakah makmum dapat pahala juga? Tak tentu dah dapat pahala. Pahala dengar pun tak apa dah. Ada solat kena qada, lepas tu nak semaya tarawih juga. Ada pendapat kata boleh. Ginilah. Pendapat lemah sangat tak salah. Apa jadi gelenyah nak semaya tarawihnya? Kita ada qada, wajib kita. Apa buat ibadat dengan nafsu? Ada lagi buat ibadat dengan nafsu. Kita ada wajib, tiba-tiba nak buat sunat. Tu nafsu dah tu. Sekali pun kata Allah teliyunya tarawih, tu nafsu, kena ingat tu. Kalau kita tinggal benda wajib, pergi buat benda sunat, tu nafsu. Ikutlah siapa dia kata boleh, kau kata dia, ulama kata tu nafsu sebenarnya. Kalau betul nak ikut Allah, buat hak wajib dulu. Jangan bimbang, jangan malu kat orang. Saya dah buat fardu selama ni. Saya nak qada sembahyang.
Orang lain nak semaya sunat lah pergi dia nak kecek Allah, orang tak semaya terawih. Ikut dia lah. Kita lah ni urusan dengan Allah. Biar kalau kita mati, kita semaya, dah semaya qada, maka lepas kita. Tapi kalau kita tak semaya qada, kita semaya terawih pecah pala-pala pun tak ada Tuhan terima. Sebab apa dah? Tak dengar kata dia suruh buat hak fardu, kita tak pergi buat hak sunat pula. Jangan pergi semaya terawih. Ulama kata haram. Benda sama ya. Apa jadi kita tu orang kata pas lagu mana perasaan saya nak terawih juga. Tu setan tu. Setan dan nafsu mari sebut di hati kita untuk buat benda lagu tu. Banyak dah kes lagu ni. Ada mokcik-mokcik tu setengah tu nak mati lolo dah. Nak semaya terawih lagi. Qada banyak lagi dia. Wajib kena semaya hak qada dulu. Kalau tidak nafsu belaka-belaka tu. Ni pergi belajar Quran lah. Quran Fatihah boleh baca dah. Boleh baca dah. Qada semaya dulu selesai. Pergi belajar Quran ni ada rezeki, pergi belajar. Kalau tak ada rezeki, tak apa, tak mati. Tak berdosa. Hak penting qada sembahyang dulu. Betul akidah gapo dia dulu. Ingat kita nak buat agama ni, ibadat-ibadat ni ikut Tuhan, jangan ikut selera kita, ikut sedak kita. Ni kita pandai sendiri. Hak ni ibadat kali, hak ni tak ibadat. Dak ikut kata Tuhan. Fitrah bayar 2 kali rezeki lah, boleh pahala sedekah so, boleh bayar fitrah so. Kalau kita jumpa Nabi dah keadaan tak sempurna, berbuat kau kita baiki diri, berarti kita nampaklah cacat kita kena baiki diri kita. Kelebihan selawat Fatih dapat futuh di dalam ilmu. Mimpi lihat jenazah sendiri, berarti kita nak taubat dah tu. Nak berhenti daripada buat jahat. Selalu tengok Rasulullah akhir rasa sedih. Kenapa? Tanya kita pula. Tanya dijawab sendirilah. Apa ni awak sedih? Teringat kepada pengorbanan Nabi ke. Tak apalah sedih lagu tu. Nabi pun sebut akhir zaman ada golongan manusia yang kalau dia rela memberi semua harta dia untuk bayar mereka untuk melihatku. Ada golongan Nabi kata akhir zaman dia akan beri semua harta dia bayar kepada nak tengok Nabi sekali. Tu ada golongan. Mudah-mudahan kita rela dia korban siapa dia, keluarga dia pun apa penting hangpa boleh tengokmu ya Rasulullah. Ada Nabi kata akhir zaman orang yang mengorbankan seluruh harta yang ia miliki untuk dia tengok Nabi sekali. Berjumpa dengan Nabi. Adakah Nabi punya menghidupkan orang yang telah mati mukjizat? Ada dah. Tak ingat dah hamba dah. Tak ingat dah Nabi Muhammad ada dak mukjizat boleh menghidupkan benda yang mati. Hamba tak ingat dah. Bagaimana rokok? Ukur rokok ada kata makruh, ada kata haram. Tengok tempatlah kawasan. Kalau di Indonesia, kalau di Thailand, tu kuat merokok. Kalau di Malaysia kurang sikit merokok. Lagu itulah tengok uruf. Dan pandangnya orang. Kalau di Thailand orang pandai lagu lain, kalau di Indonesia kiai-kiai dia lagu lain, kalau di Malaysia tutup guru dia lagu lain. Maka kita duduk mana? Jangan kita kata kita beli kereta di Amerika, beli kereta Amerika ke driver dia sebelah kiri, kita buat mari Malaysia. Naik kereta lagu tu gak terbalik habislah, accident habis. Begitu juga adat dan pandangan uruf. Kawasan di Indonesia tak boleh bawa uruf pandangan di kawasan Malaysia. Kalau di Thailand, tak boleh buat masuk perangai Thailand ke Malaysia. Malaysia, tak boleh buat pergi perangai di Indonesia. Dia uruh dia belakang. Dan tidak semua tempat tu misalnya merokok. Ada orang buat alasan tu, tempat tu merokok jadi saya merokok. Tak juga. Ada kiai-kiai ke, babo-babo, kau tak merokok ke apa dia. Banyak lagi. Jadi tepuk dada, tanyalah sendiri. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. InsyaAllah lah kalau ada rezeki esok kita akan khatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khatam esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.